Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa saharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka salam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, syukur yang amat banyak, di mana kita memulangkan kembali Dia yang tahu memuji dirinya sendiri. Sungguh pun sekian alam ni memuji, bersyukur kepada Allah tidaklah sama Allah memuji syukur Dia atas dirinya sendiri. Maka Dia dalam keadaan maha kesempurnaan, cukup Dia memuji akan diri sendiri. Apa yang ditajalikan semua ini di langit dan di bumi, berzikir memuji, sebenarnya menunjukkan esa Dialah yang memuji dirinya sendiri. Dan kita ini sebagai satu simbol ataupun lambang yang menunjukkan diri keesaannya. Bukan menunjukkan lambang tu, objek tu, kita ni ada dijadikan banyak, menunjukkan iaitu bukanlah dia tu banyak, tetapi nak menunjukkan keesaannya, maka dia menunjukkan yang banyak. Sungguh pun tak ada yang nak dijadikan, tetap dia dalam keadaan cukup sempurna, dia cukup memuji esa dirinya sendiri tunggal. Jadi alhamdulillah, bila kita dah faham apa hala tujuan sebenar kita dihidupkan, adalah tak lain untuk menunjukkan iaitu Dialah yang maha hidup, Dialah yang akan mengkisahkan kisah-kisah apa pun yang pada diri kita ini, tidak lain melainkan semuanya kisah-kisah dia. Yang ada yang kisah yang elok, ada kisah yang tidak elok ikut pandangan kita, tapi sebenarnya semuanya adalah semua daripada kisah-kisahnya. Jadi kita tidak boleh mengatakan kisah ni elok, itu tidak elok. Itu untuk perumpamaan manusia aja. Tapi bagi Allah, Dia maha bijaksana. Baik dan buruk Dia ciptakan, tinggi dan rendah, syurga dan neraka, apa pun diciptakan itu atas kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tak tahu kebijaksanaan, kepandaian Allah, kesempurnaan Allah, kita tak tahu penghabisannya macam mana. Yang kita tahu adalah tetapkan diri kita ini supaya berada sentiasa tenggelam. Dia ajalah yang apa pun yang Dia lakukan itu adalah tepat, kerana kita bukan perlaku dalam kehidupan kita. Yang memperlakukan kita adalah hak Dia, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk hak Dia mentajalikan apa saja. Bukan kita memilih-milih apa yang kalau kita masih lagi memilih-milih, maka kita belum lagi mengenali, memahami Allah Subhanahu Wa Taala. Masih lagi kita berani-berani mengatakan ini tak kena, ini bagus, ini tak bagus. Kita meletakkan qada dan qadar itu sebagai satu bukan ketetapan daripada Allah, tetapi sesuatu untuk ketidakpuas hati kita. Bila kita tidak puas hati, kita akan kata tak kena. Tapi bila puas hati, kita diam. Itu menunjukkan masih lagi kita kurang faham apa hala tujuan hidup kita sebenar. Jadi alhamdulillah, bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Limpahan kurnia Allah, rahmat Allah, hidayah Allah, kita ni dibagi faham oleh Allah. Sedangkan kita ni terhijab. Kita ni banyak menghijab diri kita, kita banyak menutupi diri kita. Jadi bila Allah buka baru kita ni, ya Allah, rupanya kita ni tidak ada. Rupanya Dia dah singkap al-mukasyafah, ghaib. Dia dah singkap, Dia tunjukkan kita pula yang Allah tu maha ghaib, yang ada Dia yang ada. Maka kita tidak ada. Yang kita ni adalah yang ada adalah fakir, fuqarah, iaitu tak memiliki apa.
Baru kita faham. Tapi kalau kita masih ada rasa macam ada kita sikit, ataupun tak kira lah masih ada wujud dua ke, ada dia ada kita, masih lagi kita bukan fuqarah. Bila kita bukan fuqarah, maka kita berada di dalam keadaan keakuan diri. Bila ada keakuan diri, maka kita tertipu, kita berada di dalam kerugian. Kita berada dalam kerugian. Kita ada, maknanya sebab kita merasa ada diri lagi. Kita nak itu, nak diatur oleh kita. Ini nak dibentuk oleh kita. Kita nak macam ni. Kita akan menunjukkan ke sifat dia itu jadalah, sikap membantah-bantah. Betul. Ini berlaku dalam diri saya sendiri. Ini pengalaman yang diajar langsung oleh Allah dalam kehidupan rohani. Ini bukan boleh kita belajar. Ini dia, ilmu ni cukup diharamkan. Kalau kata wali-wali Allah, diharamkan untuk orang awam belajar. Sebab dia main kat dalam. Dia sentuhan tu kat dalam. Dia sentuhan tu kat dalam. Allah usik tu, pengalaman tu kat dalam. Jadi dia ajar kita bertambah, kita takut pada dia. Dan kat dalam kita ni, kita nampak kekuasaan tu di tangan Allah. Kita nampak betul-betul setiap degup jantung kita terasa dia yang gerakkan. Kita ni tak boleh nak gerakkan jantung nak naik tu, nafas kita nak naik atas pun kita terasa bukan kita ada kuasa untuk nak sedut nafas naik turun berhenti. Sampai segitu sekali dia ajar. Mana ada universiti ajar macam tu? Tak ada. Jadi ini pengalaman dia bagi kepada siapa-siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Maka itu orang-orang para wali Allah, orang-orang yang makna betul-betul Rasulullah tu, dan jangan cakap dah memang itu pakaian dia. 24 jam. Ya. Nabi-nabi semua, wali-wali Allah ini. Itu pasal dia haramkan, dia nak ajarkan kepada orang yang bukan faham. Nanti kita asal dia memerlukan betul-betul keyakinan dan juga betul-betul nak wa ila rabbika farghab, betul-betul nak kenal bersungguh-sungguh. Wa inna ma'al usri yusran, inna ma'al betul-betul dalam kesusahan tu menempuh jalan Allah, dia sanggup menempuh jalan Allah tu, susah di mana pun dia sanggup. Dalam susah tu Allah bagi, dalam susah tu Allah bersama dengan kesusahan, kesulitan tu. Macam tu orang yang begitu, sentiasa di dalam sulit, tetapi di dalam sulit tu tadi, susah tadi, Allah bagi di dalam tu kesenang, kemudahan. Itu tadi. Jadi orang begini, dia mana orang awam, orang biasa, dia tak mampu membaca apa dalaman orang-orang para wali Allah ni punya perjalanan makam-makam dia. Kalau kita belajar universiti, belajar ambil PhD, dia punya apa dia, sukatan-sukatan ni kita nampak. Tapi yang ni dia tak nampak makam pemeriksaan dia tu tadi. Ujian dia tadi kan, kita tak nampak bertulis. Tapi ujian tu datang, dia dah berbentuk macam Nabi Ibrahim, dia suruh sembelih anak dia. Contoh. Tak? Tapi orang ramai mana percaya, mana boleh kan? Tapi keyakinan dalam tu dia kena hadapi. Dia tak memikir orang lain dah, dia fikir yang dalam tu nombor satu harus ditaati. Dia main kat dalam tu tadi. Inilah berlaku kalau kita duduk dalam pengajian mengenal diri, mengenal Allah ni. Inilah dia. Ini dinamakan tadi kemanisan. Yang betul-betul kita ni nak diuji, kita betul tak kita betul-betul nakkan kepada Allah. Tapi jangan takut, jangan, maknanya bukanlah perkara ni harus kita takut dan berani sangat pun tak. Maknanya kita susah tu tadi, dalam susah dia senang. Kita nakkan Allah tu dalam susah, dia juga nak bagi susah, dia juga dalam susah tu dia nak bagi senang. Sebab dengan jalan susah tu tadi, jalan-jalan kesulitan tu tadi, dia baru akan timbul kemenangan. Tu. Dah sudah keluar abang. Mak J. Keluar anak abang, keluar. Dengar kejap ni kan, lepas tu pergi makan. Jadi gitulah. Dalam dia menempuh kesulitan macam besi lah. Besi tu nak ditempa, kan nak dibakar dulu. Masukkan dalam api, dibakar, kasih merah. Lepas tu baru dia ketuk lagi. Tu tadi.
Dia masuk lagi, bakar dia ketuk lagi. Dia dah keras, bakar lagi, bagi merah. Ketuk, nak dia tempa jadi elok. Tu. Baru dia boleh jadi. Jadi memang perit lah memang. Tapi di dalam keperitan tu tadi akan membentuk jadi jiwa akhlak yang baik. Tu. Kita akan dapat, maknanya di situ kita akan mendapat dalam kesusahan kita menempuh nakkan kepada Allah. Di dalam susah tu tadi pasti Allah akan bagi sebelum susah habis. Maknanya dalam susah tu sendiri pertolongan Allah sampai. Dalam susah tu. Dalam kita teruk diuji, keliling kita, hentam kita dah tak tahan dah. Ya Allah, kita menjerit kan. Di situ pertolongan Allah sampai. Rasulullah SAW sendiri yang paling kuat diuji. Jangan ingat Rasulullah SAW model lepas. Rasulullah tenang. Rasulullah tu diuji cukup-cukup. Tak ada orang boleh tahan ujian yang menimpa pada Rasulullah SAW. Tak ada manusia yang boleh tahan ujian tu. Dia pasti akan kita harungi tu tadi. Tapi yang kita harungi ni maknanya sikit. Ibaratnya kita ni sekeping kayu, Rasulullah tu kayu-kayu balak. Dia punya ujian. Makcik? Dengar tak? Simpan benda tu. Jangan gini-gini. Abang jangan usir-usir lagi. Pandang depan. Depan cepat habis ni. Pandang depan. Simpan. Berapa kali abang cakap dah kan? Simpan tu. Jadi ujian demi ujian ini nak menentukan taraf tingkatan kita di sisi Allah. Jadi kalau kita tak kena ujian, aku tak kena ujian, aku tenang. Itu maknanya itu bukan tenang. Itu sebenarnya kita tak mengambil ilmu-ilmu untuk menentukan kita layak menerima ujian. Ilmu mengenal Allah, mengenal diri pun kita tak nak belajar. Kan? Macam mana Allah nak hantar ujian? Faham tak Majid? Tu, abang? Jadi kita kena belajar dulu ilmu tu. Bila ilmu tu dah datang, kita pelajari betul-betul, kita jadikan dia arif billah, kita amalkan dia, baru datang ujian Allah. Selagi kita tak belajar, selagi kita tak jadikan dia arif billah, bawa dalam kehidupan kita, ujian tu belum datang. Tapi kalau kita dah belajar ilmu kenal diri, kenal Allah, lepas tu kita bawa dalam kehidupan kita, bergerak, berdiri, baring, semua kita rasakan dia je, baru datang ujian tu. Baru layak kita mendapat ujian. Ya? Jadi ujian tu janganlah kita memang ujian tu memang dia ibarat dia kapal kita kena pukul ombak lah. Faham Majid? Pakai songkok. Jangan buat macam tu. Kan abang dah cakap. Pakai. Jadi ujian demi ujian akan diuji kita satu persatu. Ikut menurut apa yang telah kita amaliyahkan dalam kehidupan. Kalau kita amaliyah kita dapat ujian tu akan datang menentukan bahawa kita ni akan lulus. Tapi kalau ujian tu tak sampai, mana kita belum lulus lagi. Tapi kalau ujian tu sampai, kita kena ambil. Itu lulus tak lulus tu kita serah pada Allah. Sebab kita tak mampu menghadapi ujian. Yang boleh menghadapi ujian tu adalah Allah. Kita pegang. Sebab segala ujian-ujian tu siapa yang menentukan? Allah. Jadi tingkatan berapa, makam ke berapa. Tapi kalau kita aku tak kena ujian, kau ni asyik kena ujian ke kenapa? Aku tak ada apa. Itu maknanya orang yang tu lebih bahaya lagi. Sebab dia istidraj. Maknanya dia tak belajar ilmu kenal diri, tak kenal Allah, dia rasa tenang. Sebenarnya Allah bagi tenang tu supaya jauh pada Allah. Dia rasa macam dia, bahagia aku duduk di dalam aman dah. Buat apa aku nak pergi dengan si Ajis ni? Rosak aku. Asyik kena tegur je, aku tak betul je. Aku tak duduk dengan si Ajis, aku tenang, aku tak kena tegur. Maknanya dia dah tersilap pandang, tersilap pemikiran.
rosak pemikiran dia. Sedangkan kita duduk dengan kita nak membetulkan dia supaya betul dengan Allah Ta'ala. Didik dia. Tapi dia rasa macam, oh tak payah duduk dengan si Haji. Aku bila keluar dengan si Haji, aku rasa aman lah, tenang. Itu sebenarnya orang macam tu lebih rugi lagi. Sebab dia tak dapat nak menilai. Mata hati dia buta. Dia tak nampak, tak tahu membezakan mana yang Allah Ta'ala, barang yang Allah Ta'ala suka dengan yang jauh daripada Allah SWT. Jadi dia pergi hanyut. Dia duduk dalam tu. Dia rasa macam dia aman. Rupanya bila sakaratul maut sampai, baru dia tahu rupanya, ya Allah, aku dah terkena, hidupkan aku tak boleh dah. Abadi kekal di dalam seksa. Menyesal tak sudah. Wallahualam, macam mana keadaan ni. Orang yang, tolonglah ya Allah, hidupkan balik, aku dah nampak rupanya duduk dengan si Fulan tu bagus rupanya. Dia tegur aku nak betulkan peribadi aku. Dia nak bagi aku lebih dekat dengan kau ya Allah. Aku tak dapat nak menilai. Tu. Sebab aku banyak ikut hawa nafsu aku. Aku nak ikut aku punya kepala sendiri je. Dia tegur yang baik, aku tak mau terima. Aku dah rasa macam aku yang hebat dah. Aku tu pasal aku tak boleh terima. Aku tak nak. Pasal orang lain dah banyak tekan aku, kata kau jangan tengok si Hajiz ni. Dia macam-macam dia. Tu. Dia salahkan orang. Betul Ipan cakap. Ipan cepat tangkap. Bagus. Nak abah. Itulah. Mana kita kena ubah. Kita kena ubah kita punya tingkatan, kita punya ideologi, dia panggil pemikiran kita. Jangan kita ikutkan kepala kita sendiri. Sebab kalau kita ikut pemikiran kita sendiri, banyak yang kecundang. Kesudahan dia akan menemui kerugian. Banyak. Jadi kita kena betul-betul tumpukan perhatian kita. Apa yang Allah Ta'ala nak atur pada diri kita, setiap detik dan saat itu semua kita kena perhatikan. Itu yang paling terbaik. Kalau kita memberontak, kita rasa tu tak kena, ni tak kena, apa benda pun Allah bagi, kita tak rasa puas. Padahal ada orang lagi ada orang lagi susah lagi. Gitu. Bila dengar je cerita-cerita berkenaan tentang Allah, macam Ifan, bagus. Segar je kan. Kalau tidak, ni ada yang ni tak kena, ya ada otak kita ni memberantah nak membantah. Abah tahu. Tapi kamu buat macam tu, kamu yang rugi. Kamu yang menyesal. Tu. Sedar. Bukan suruh ngangguk, suruh sedar. Kalau kita mana sekadar ngangguk tapi kita masih teruskan lagi, mana itu diri kamu sendiri. Kamu yang rugi, bukannya Abah. Abah dah bagi tahu, Abah dah tanggungjawab Abah. Abah nak bagi tahu tu lepas. Jadi Allah bila soal, kenapa kau tak tegur anak kau? Kenapa kau tak dengar orang lain? Kau biarkan orang tu dalam keadaan dia tak ada berakhlak dengan Allah, dia tak kenal Allah, kau biarkan, sedangkan aku dah bagi kau faham. Ya Allah, engkau lebih tahu, ya Allah, aku dah tegur. Lepaslah Abah. Tapi kalau Abah tak tegur, biarkan orang tu akhlak dia. Tinggal cerita macam agama, kau bantai gulung tisu lah. Kau tak peduli orang tu cakap kan. Kau nak melawan juga, kau nak buat juga perangai kau tak puas hati kau. Ngangguk-ngangguk. Tu, simpan Mak J. Simpan Mak J. Simpan tisu kat belakang. Dia tak boleh ni. Dia kalau otak dia nak makan ni kan, dia makan tu nafsu dia kan. Kalau orang apa buat ada lagi penting, dia tak boleh. Kita tak boleh gitu. Kita utamakan Allah Ta'ala tu. Boleh tu. Biasa. Tak apa. Bukannya mati pun. Kan? Tu. Orang tu tadi puasa tu. Orang tadi tu puasa. Lagi kan? Tu. Sabarlah. Ini cerita-cerita pasal agama kan. Sabar berapa minit lagi. Lagi 5 minit je. Bukan lama. Tu. Tengok. Watak-watak orang yang tak puas hati dia kan, dalam hati dia tu menggelodak. Kalau kita tak ubah perangai kita, Allah Ta'ala kata, siapa yang nak ubah? Ya, Allah kata, aku tak akan mengubah nasib sesuatu kaum, melainkan diri-diri kaum. Bilanya kita
Kita kena belajar sabar, belajar tenang. Ini lebih penting, ilmu ni. Aku nak kena apa? Tolak tepi dulu aku punya kepentingan lain. Sekejapnya bukan lama. Kita jadi manusia ni biar kita fikir dengan Allah Ta'ala dulu. Kita kena bereskan Allah dulu. Wa ila rabbika far. Apa pun Allah dulu kita utamakan. Belajar, tak apa. Bukan marah. Saya bukan marah. Maknanya saya nak bagi tahu. Satu hari nanti baru kamu tahu betapa saya nak, maknanya kamu orang berakhlak dengan Allah. Untungnya kamu akhlak dengan Allah. Kamu tak suka berbalah-balah, tak suka membantah. Apa yang Allah Ta'ala atur tu, kamu utamakan Allah Ta'ala punya aturan. Nanti kamu akan hidup bahagia nanti. Tapi kalau aturan Allah, susunan Allah, sistem Allah kamu tak nak ikut, habis kamu. Kamu kaya ke, kamu ilmu tinggi ke, kamu apa sendiri pangkat, kamu tetap tak bahagia. Sebab kebahagiaan tu bila kita ikut 24 jam apa sistem aturan Allah SWT. Apa yang Allah telah janjikan itu pasti Allah tak pernah mungkir janji. Allah tak pernah mungkir janji punya. Engkau buat jalan yang betul-betul kau nakkan Allah, pasti Allah akan lagi Allah nak tolong kau. Bukan maknanya kalau kita nak Allah Ta'ala, kita kena ujian, Allah jauhkan kita dengan dia. Mana tak? Allah tak pernah tinggalkan kita. Kita yang rasa macam kena ujian, rasa macam Allah tu jauh. Jangan. Allah tu sentiasa tak pernah tinggal. Kita je rasa macam kena ujian sikit, kita dah rasa gelap. Tak nampak yang lain jalan dah. Kita marah orang ni, tak puas hati dengan orang ni. Tak kenalah perjalanan dia ni. Kita nak memberontak, nak lawan dia. Padahal itu dah susunan Allah. Cuba kita dudukkan balik. Kita tak ada hak. Yang ada hak nyusun Allah. Jalan terus. Kita apa nak buat. Kita jalan terus. Tu. InsyaAllah anak-anak Abah berharap semua akan jadi baik. Perhubungan tu dapat kenal Allah betul-betul. Caifan Mak Haji, abang semua, insya-Allah anak-anak semua dan juga semua pendengar-pendengar Niyop semua betul-betul berakhlak baik betul-betul dengan Allah. Demi cinta pada Allah, kita berbuat tu, kalau demi cinta tu kita tak ada membantah. Insya-Allah. Tu. Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapatlah kita bersama-sama menghadirkan diri di dalam majlis Allah Subhanahu wa taala, yang mana majlis ini adalah majlis yang paling agung yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah majlis yang dikatakan yang paling indah, yang menghala tuju tetap tidak lain iaitu mengesakan diri dia, iaitu esanya sahaja. Seperti mana yang diperbincangkan pada petang ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan betapa pentingnya kita duduk dengan Allah Subhanahu wa taala, berkehidupan dengan Allah Subhanahu wa taala, menyatakan diri esanya. Sebabnya apabila kita dalam keadaan genting, keadaan genting yang bermain di dalam diri kita, dalam keadaan genting, dalam keadaan menuntut ilmu sahaja pun sama juga, dalam keadaan genting ataupun bertempur dengan apa-apa jugalah musuh, iaitu musuh dalaman kita, iaitu nafsu kedirian kita, maka jika kita tidak menampakkan yang dikatakan sistem Allah, maknanya kita sendiri akan yang itulah seperti mana yang Ustaz beritahu tadi, berbantah-bantah, melakukan menyatakan mana tu masuk kedirian diri kita. Saya menyatakan diri saya juga sebenarnya. Jadi benda ni sekiranya diperangi sebenarnya, yang permulaannya diperangi oleh hawa nafsu tadi, maka Allah Ta'ala menyatakan engkau tetap duduklah dengan aku. Jadi insya-Allah engkau akan selamat. Aku yang akan memerangi kebatilan, iaitu hawa nafsu kedirian. Jadi di situ kita akan mendapat ketenangan yang Allah Ta'ala beritahu, sebab dia meredakan diri keesaannya juga sebenarnya. Jadi kebatilan tu tetap Allah Ta'ala akan memperjuangkan, membunuh segala
kedirian hawa nafsu sebenarnya, yang seperti mana Rasulullah SAW mengajarkan kepada sahabat-sahabat sebelum ni. Kita pernah akan selalu kita perbincangkan, selalu kita sebut benda ni. Jadi manusia ni, saya sendiri sebenarnya memang selalu kan dalam keadaan lalai, tidak menampakkan benda tu, tapi sebenarnya Allah Ta'ala juga yang menyatakan tetaplah engkau dengan sistem aku. Kalau kita sebut selalu wa qada rabbuka alla ta'budu, selalu kita dengar ni kan, wa qada rabbuka alla ta'budu. Apabila saat genting tu datang, kita selalu duduk cakap wa qada rabbuka alla ta'budu, kita bincangkan benda ni je, tetap dia bermain. Datang je benda tu, saat genting tu, serangan hawa nafsu tu, dia akan cakap wa qada rabbuka, engkau tetap dengan aku, engkau tetap dengan aku, engkau tetap dengan aku. Alhamdulillah Allah Ta'ala sentiasa bersama dengan kita semua. Tak lain mengesahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang mentiadakan Allah Ta'ala, membinasakan mendiri kita, yang sentiasa mengesahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, syukur kita tadi, luahan daripada lubuk hati, kerahanan kesucian daripada sahabat kita tadi. Mudah-mudahan kita dapat ambil pelajaran kehidupan. Kalimat-kalimat yang keluar itu daripada kalimat-kalimat yang suci. Kalimat yang suci itu tak lain, dia jernih, murni, benar daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita perhatilah benar-benar selalu dalam diri kita ni, selalu perhatikan. Kalau ada rasa macam kedirian, cepat leburkan balik, sebab itulah tempat kita nak makrifat. Kita memandang dengan bukan pandangan kita, tapi dengan pandangan dia. Ingat, walaupun di dalam segi pandangan yang dikata tadi dalam diri, sebenarnya yang melihat dalam diri itu tak lain, kita menggunakan pandangan. Jadi pandangan dia tu tadi, yang kesucian tu akan meleburkan. Pandangan yang suci tadi akan meleburkan kebatilan-kebatilan, najis-najis, kekotoran, sifat riak, takbur, sombong, ujub, keakuan diri. Itu semua dengan pandangan kesucian tu dia akan lebur. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa, lenyap. Tapi kalau kita tak gunakan pandangan, macam mana kita nak melihat yang lain itu binasa, lenyap. Sebab bila kita pandang dalam diri kita masih ada keakuan diri, kita tak binasakan. Macam mana kita nak binasakan yang pandangan luar? Jadi wa fi anfusikum afala tubsirun, pandang dengan melihat engkau tak memiliki pandangan, pandanglah dengan pandangan aku pada dalam diri engkau. Bila engkau dah lihat tadi wa fi anfusikum afala, baru engkau tahu rupanya engkau ni tidak ada. Jadi engkau memandang engkau sebenarnya. Kalau semua dalam diri kita tak ada, yang ada dia yang memandang diri je. Jadi lebur yang lain. Itu pandangan yang dipanggil musyahadah, ataupun tanpa terkelip, tak ada rasa diri, dia memandang diri dia tanpa terkelip, pandangan batin dalam tu tadi. Itu musyahadah nama dia. Kemudian bila kita dah melakukan itu, tak ada dah kedirian kita, dah batil tadi, dah hancur keakuan diri. Dengan pandangan yang kita gunakan, bukan pandangan kita, iaitu pandangan dia, la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latif. Kita nampak dialah yang maha halus, tu. Di alam apa pun dia je yang ada, jadi baru kita nanti terlihat dalam alam sawir, alam diri kita dah, kita tak ada dah diri kita, yang ada hanya dia. Dengan kita melihat pandangan tu tadi, maka dengan pandangan yang dibagi tadi, mana kita tidak memiliki pandangan, pandangan itu adalah pandangan dia kepada diri dia, mana tak ada lebur, hanya dia memandang diri dia dalam, mana tak ada lain dah. Maka barulah dia berwujud kepada kita melihat kepada alam kabir. Alam sawir dah selesai, maka alam kabir pun kita akan lihat tak ada pun, lahul mawjud, pasti. Tapi kalau alam sawir, alam dalam diri kita sendiri, kita tak dapat perhatikan dengan betul-betul, masih ada nampak rasa diri kita tak binasakan,
maka kita tak akan di luar, kita akan dapat membinasakan kullu man 'alaiha fan. Semua tetap kita tak dapat binasakan. Tapi kalau kita dalam kita dah bermula segumpal tadi daging tu bersih, dah dapat hilangkan, tak ada, bersih betul-betul, suci yang ada hanya Allah, rahsia dia tu, rahsianya semata-mata, barulah kita keliling kita tak akan boleh beri mudarat pada kita, sebab semuanya dia berlaku. Esa. Itu rahsia, maknanya kita nak duduk situ. Jadi kita jadi manusia yang tak mau lagi apa-apa. Itulah dia. La ilaha illallah. Dia tak mau yang lain. Dia mau mengesakan Allah itu lebih nikmat daripada nikmat berada dalam syurga. Syurga tinggi macam mana pun tak lawan, tak dapat tandingi nikmatnya bila orang tenggelam dalam kebaqaan Allah. Bila Allah dah baqa', maknanya Allah dah apa? Bukan Allah dah leburkan dia, fanakan dia. Dia duduk dalam kebaqaan Allah, tak ada kedirian dia. Itu paling sedap, paling nikmat, kata Rasulullah SAW. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Tenggelam dalam tufan tadi, ibaratnya tenggelam dalam tuan. Sebenarnya bila tenggelam, sebenarnya kita tak pernah ada pun. Istilah dia ya tenggelam. Istilah dia ya semua kita kena binasakan. Istilah je, bila dah dibinasakan Allah baru kita tahu kita tak pernah ada pun. Dia dah tak ada rasa diri dah. Macam Nabi Musa tenggelam dalam cahaya tu tadi. Bila dia terjaga 40 hari, dia fanakan oleh Allah. Dia terjaga, aku yang beriman betul. Mana dia dapat dah, mana dia dah tak merasa ada diri dia lah. Itu tempat paling nikmat. Jadi macam mana kita urus manajemenkan diri kita supaya tetap di situ. Saya pun kena berperang lawan ke situ supaya dapat duduk terus situ, istiqamah. Kita tak mampu, tapi kita mohon pada Allah. Sebab kita dah ditunjukkan Allah, dah diselamatkan Allah. Itu yang tempat benteng yang diamankan oleh Allah. Allah dah bawa ke situ. Jadi kita kena mohon, Allah nak tengok Allah. Kita mohon pada dia, mohon supaya kita tetap dengan Allah, jangan ada merasa diri. Sebab kita dah tahu dah, kalau ada rasa diri, habis kita, azab kita. Tak doa nanti, tak kena tu, tak kena macam jadi. Tapi kalau dah dengan dia tu, semua kena. Baik ke apa benda pun, semua kita kena aja. Sebab kita tetap dengan dia. Sebab apa nak disusun semua kita nampak dia yang nyusun, bukan kita. Tapi kalau kita rasa kedirian kita susun ni baik, kita rasa baik, itu pun tak kena juga. Sebab kita rasa baik itu tak kena dah. Bukan saya tak bagi buat baik. Buat baik, tapi jangan, itu semua susunan dia. Apa pun berlaku kita semua dia. Baik, kena ke tak kena dengan jiwa kita, kita kena. Ya Allah, engkau mesti engkau buat dia cantik, ya Allah. Penghujung dia mesti cantik. Walaupun aku tak boleh terima, ya Allah. Tolonglah, ya Allah, tetapkan supaya aku tahu ini baik, ya Allah. Hati aku ni suka melawan, ya Allah. Tolonglah, ya Allah. Tolonglah, engkau buat ni semua cantik, ya Allah. Hati aku ni suka membalah-balah, ya Allah. Allah suka kita begitu. Maknanya Allah tahu kita ni lemah. Kan? Jadi tu Allah nak kita, dia dah buat begitu. Kita kalau tak buat macam tu, kita lagi lemah. Jadi kita lawan, ya Allah, aku memang tak kena, tak sesuai aku ni. Aku betul, dia tak betul ni dia. Kita duduk nak diri nak kata betul. Cuba kita tukarkan, betul salah tu sama, yang penting dia. Aku nak duduk dengan kau, ya Allah. Itu baru tepat. Bukan duduk kat aku ni betul, dia salah. Itu tak selamat lagi. Bukan saya cakap tak boleh buat betul, bukan. Maknanya kau kalau betul, jangan duduk kat tempat betul tu. Nanti kau merasa orang lain salah pun kau tak betul, mana boleh. Jadi engkau duduk dengan Allah. Siapa yang membuatkan kau jadi betul? Allah. Siapa yang buatkan jadi tak betul? Allah. Jadi duduk kat situ. Jadi kamu tak ada hidup dalam teka. Itulah Allah bagi tahu kita. La ilaha illallah. Itu yang Nabi SAW bagi tahu. Ini berita gembira, duduk dengan Allah. Kita suka berbalah lagi. Mana boleh? Mana kita nak gunakan akal kita, nak cari jalan supaya kita nak rasa kita betul. Itu tak kena. Bila kena dengan kita, wah, kita relax, tenang. Bila tak kena dengan kita, ya Allah buat, mula kita. Padahal Allah buat tu semua cantik. Susunan dia, perjalanan hidup kita ni semua cantik. Tapi kita, setiap satu susunan Allah, kita rasa macam kita yang susun. Kita yang, itu yang keadaan kita rasa diri tu yang kita maknanya telah
keluar daripada makam dia. Allah tak pernah keluar apa, engkau yang hijab diri engkau yang kafir, engkau menutupi kebenaran Allah, mengatakan engkau yang ada. Itu yang menjadi masalah dalam kehidupan kita. Jadi macam mana kita nak olahkan, mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sendiri pun hanya mampu boleh cakap ni pun tak mampu juga. Ini semua daripada dia. Jadi kita sama-samalah. Ilahun wahid. Kata Rasulullah SAW, sama-sama mengesakan. Sama-sama. Bukan makna saya cakap ni saya lepas. Sama-samalah. Sama-sama. Bila sama-sama tadi maknanya kita, bila sama-sama ni kita ada kekuatan sama-sama. Jumpa je kawan tu sama-sama ahli kita kan, kita rasa segar. Macam orang ahli mancing, dia jumpa ahli mancing segar lah. Tapi kalau dia tak jumpa ahli mancing dah lama, dia lemah lah. Dia cakap seorang-seorang mengapu-apu, aku ni mata kail. Tapi kalau dia jumpa ahli dia, automatik. Belum cerita lagi dia dah segar. Gitu juga kita. Bila dah jumpa dengan sama-sama, orang yang sama-sama bilahun wahid, kita rasa dia automatik. Belum cerita lagi baru jumpa. Kita nak begitu. Bergetar hati kita dah. Rindu hati kita dah. Nak datang tanda baik, cerita yang bagus-bagus. Sebab kita dah memang suka cerita tentang keesaan Allah, kita jumpa pula ahli dia. Memang dah lama ahli ni pula. Itu beruntungnya tadi jadi kita kena selalu duduk dengan orang-orang macam ni. Selalu dengar cerita-cerita macam gini. Jadi akan mendatangkan lagi kita punya keasyikan zuk kita dengan Allah. Ni kita jauh. Mana kita akan jadi lemah. Ibaratnya bateri itu patut lampu suluh tu, bateri itu kita gunakan suluh waktu malam. Waktu siang kita pakai. Jadi bila malamnya dah jadi lembab. Jadi gunakanlah, maknanya apa yang Allah bagi kudrat pada kita, kita gunakan, alirkan balik, pulangkan balik kudrat tu kepada Allah, dan Allah yang tahu nyusun kudrat dia pada diri kita. Kita tak ada kudrat, kita tak ada kehendak, kita tak ada kalam, kita tak ada ilmu. Semua pulangkan balik pada dia. La hayyun, tak ada hidupku melainkan yang ada hidup engkau ya Allah. La alimun, tidak ada ilmu melainkan ilmu engkau ya Allah. Betul-betul faham, bukan cakap je. Jadi setiap apa hidup kita rasakan dia. Ya Allah. Maknanya kehidupan ni adalah dia. Bukan kehidupan tu adalah cerita kita, bukan. Cerita Piramli ke cerita, bukan. Itu apa pun dia ceritakan tu cerita dia. Kau tukar tajuk, kau kata cerita kau pun tetap salah. Itu dia ceritakan kita. Dia ceritakan orang macam ni. Dia ceritakan malaikat macam ni watak. Dia ceritakan nabi-nabi begini. Dia ceritakan nabi yang bertaraf rasul begini. Dia cerita ada tinggi lagi pada tu. Dia buat semua susunan dah. Nak tunjukkan diri dia. Dia jadi malaikat. Dia jadikan malaikat ubah pula jadi jin. Jin pula jadi pada iblis. Jadikan Ya'juj Ma'juj. Jadi semua itu semua kita tengok, semua kita dah, bila dah faham tentang Allah Ta'ala punya skrip tu, kita tahu semua dah Allah Ta'ala punya penyusunan. Jadi kita dah, cuma takutnya kita tak nampak dia dulu. Kita nampak makhluk, atau kita rasa kita dulu. Tu bahaya tu. Itu paling ditakut oleh para nabi, para wali Allah. Takut ada keakuan diri sikit pun dia dah menggigil, dia takut dia. Sebab takut dia. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Allah Ta'ala kata ada dua kenikmatan bagi orang yang takut pada Allah. Bisa dia takut pada Allah. Takut betul-betul. Takut macam mana? Dia takut ada rasa diri dia. Sebab dia dah mensekutukan Allah. Dia dah mengakui ada dia ada kuasa, Allah pun ada kuasa. Takut dia. Itulah dia. Orang yang takut begitu, dia sentiasa waspada, sentiasa bertakwa, tak nak duduk makam tu. Dia nak tetap diri dia tadi takwa supaya tak ada diri dia. Taat dia tak ada. Nak rasa ada diri dia dah menangis, dah takut. Takut dia kat situ dia. Takut dia nak punca, nak jadi, nak rasa keakuan dia, nak rasa pun dia dah takut dah. Macam Rasulullah baru nak berpaling ke arah bangsawan orang kaya, datang orang sufi sana. Orang sufi, banyak orang ahli ibadah pada Allah, ingat pagi petang Rasulullah dah pandang, tiba-tiba orang bangsawan kaya-kaya datang. Rasulullah belum lagi tahu leh. Tapi Allah dah tegur dah. Rasulullah dah terus pada ahli sufi dulu.
Allah punya jaga, jangan sampai kau memandang kepada sana lagi mulia. Pandangan pun Allah Ta'ala jaga orang-orangnya yang cinta pada dia kan, dia jaga. Tetap pandangan tetap orang yang pada diutamakan kepada orang yang nakkan pada Allah pagi, petang, siang, malam. Sabar kau duduk dengan dia. Jadi kalau adung kayu macam mana pun, dia lebih memilih kepada orang yang lebih disukai. Bukan dia nak hina orang bangsawan tu, tidak. Dia lebih tu, kalau datang serentak, dia akan Allah Ta'ala jaga Rasulullah. Jadi kita gitu, kena apa-apa lebihkan kepada orang yang kita berduduk tadi dengan siapa, teman kita. Memang dunia ke sekarang ni adalah dunia yang penuh dengan keliling kita adalah tombak-tombak yang sangat bercabang-cabang banyak. Bersimpang siur semua keliling kita, bukan rapat-rapat, manusia silang atas bawah semua. Kita ada diri kita sikit, memang kena sengatan tombak yang tajam tu, dia menyilang-gilang kiri kanan depan belakang atau bawah. Jadi kita hanya betul-betul harapan kita yang boleh selamatkan kita, hilangkan kedirian kita, Allah aja dah. Duduk benteng. Rasa nak ada, habis kita. Dia memang standby, tak jauh tombak. Ada rasa keakuan diri, habis kita. Ni maknanya penghujung, pengakhir zaman kita menghadapi yang begitu. Kita nak selamatkan isteri kita, anak-anak kita, semua tu penting. Itu kalau kita dapat selamat pun dah cukup bagus lah. Tapi yang paling utama diri dululah. Diri kita dulu yang utama dia. Baru isteri, anak lagi. Macam Nabi Nuh, ayah isteri, anak dia pun tak mau ikut. Itu dah cerita Allah Ta'ala cerita, kita tak boleh salah. Mengapa Nabi Nuh tak boleh macam ni, isteri dia, anak tak nak ikut, orang lain ikut. Kita tak boleh pertikaikan. Itu dah Allah Ta'ala punya susunan aturan dia. Jadi kita jangan tekan sangat hidup kita. Mesti nak kita ni, dia Nabi, mesti isteri dia, mesti anak dia, mesti kaum kerabat cucu dia mesti ikut. Banyak Allah kisah-kisah kan. Ada tu isteri dia racun suami pun ada. Ada. Jadi ada Allah ni, dia nak menunjukkan cerita dia. Tak ada siapa-siapa dia nak panggil orang lain, boleh tak aku buat cerita? Tak payah, Allah tak payah gitu. Allah dah set dah semua dah daripada dulu dalam satu loh mahfuz tu dah komplit dah semua. Pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5. Kita pasal 5 kan, nak ujung lah. Pasal 6, semua dah komplit semua dah. Itu di dalam tu. Sittati ayat 6 dalam masa tu, semua dalam pengetahuan dia semua. Jadi jangan carilah dia macam mana dia atur, jangan carilah. Sebab itu kita tak mampu nak memikirkan. Lebih baik kita duduk sebagai hamba, ikut ialah apa yang telah disusun. Kan saya dah cerita tadi, Nabi Sulaiman dia tarik balik dia punya doa. Dia minta kekuasaan yang tak ada lagi manusia ada kekuasaan macam dia, ya Allah. Iaitu dia boleh takbir kat mana sekalian satu dunia, dia boleh takbir. Dia bukan silap doa, tapi Allah nak jadikan cerita. Duduk makam hamba lebih bagus. Dia contoh Nabi Sulaiman gitulah. Bila dia minta macam tu, bagi Allah bagi. Lepas tu dia teringin pula dia nak bagi makhluk Allah yang di laut ikan. Allah Ta'ala kata silakan. Allah pun bagi tahu ikan, hari ni Nabi Sulaiman nak handle kau punya rezeki. Aku dah serah kat dia. Ibarat gitulah. Jadi Nabi Sulaiman siapkan sepanjang beratus kilometer tu. Tentera-tentera siapkan makan untuk ikan. Sekali ya Allah, dah sudah Sulaiman, sudah ya Allah. Minta izin ya Allah. Ikan besar seekor dia sedut habis semua. Ikan tu cakap apa? Sulaiman, dia bagi tahu oleh Allah, engkau nak bagi aku makan hari. Ikan yang tadi dah sedut tadi, seekor itu. Ya betul, aku dah mohon pada Allah. Mana lagi? Selalunya hari-hari Allah bagi aku 10 kali ganda pada ni. Dah duduk Nabi Sulaiman dengar macam tu. Dia buat situ bertungkul lumus tadi. Dia berapa jam dia suruh rakyat dia susun makanan untuk seekor ni. Rupanya Allah bagi dia 10 kali ganda ni. Hari-hari. Ikan tu tadi. Tak terduduk Nabi Sulaiman. Lepas tu datang lagi ikan yang besar-besar pada ikan tu kat belakang sana. Sulaiman, kau ni apa ni? Kau janji nak bagi aku rezeki makan. Allah bagi tahu aku, kata engkau nak bagi.
Lagi Nabi Sulaiman terduduk, lagi besar punya ikan lagi kat belakang dia tunggu. So Nabi Sulaiman kata, ya Allah, kalau begini aku nak duduk makan hamba ya Allah. Engkau uruslah semua ya Allah, engkau yang tahu urus aku, engkau bagi urus aku tak mampu ya Allah. Aku nak duduk makan hamba ya Allah. Lebih baik bila kita tak mampu, dia bagi ilmu nanti kita tak tahu nak agi-agikan ilmu. Malah kita bangga pula diri nanti. Kan? Lebih baik apa yang ada tu kita serahkan balik. Apa ada ilmu kita serah balik, kita duduk dengan Allah. Waqadah. Nanti bagi-bagi ilmu kita pegang pada ilmu habis kita. Bagi-bagi kekuasaan kita pegang, kita yang ada kuasa habis. Itu Nabi Sulaiman takut. Dia tak nak keakuan diri. Aku nak jadi hamba. Apa yang kau suruh nanti bagi makan ikan ni bagi-bagi. Itu engkau mensuruh, bukan aku yang pandai-pandai nak atur makanan makhluk kau ni semua. Aku tak tahu ya Allah. Nak bagi ilmu banyak mana kat makhluk kau, aku tak tahu ya Allah. Nak didik isteri aku, nak didik anak aku tak tahu ya Allah. Nak didik siapa-siapa aku tak tahu ya Allah. Ya. Oh, ini kita dah buat ilmu. Aku tahu didik orang ni. Aku guru besar, aku guru sufi. Aku boleh didik ni, aku dah habis itu. Nanti betul-betul Allah hantar, kau tak boleh handle. Ya. Semua. Kau keluarkan seluruh kau punya ilmu, kau kata Allah Ta'ala katalah yang aku dah bagi. Kau bangga dengan itu, kau tak sandar pada aku. Lepas tu aku bagi kat dunia ni macam-macam kekayaan untuk biar orang hormat dengan kau takkan boleh. Kau takkan mampu. Aku yang boleh menggerakkan orang untuk suruh hormat pada dia. Hormat pada kau. Yang kau gunakan duit, gunakan ni supaya orang tu tunduk kasih sayang dengan kau tak boleh. Kalaupun kau boleh, satu hari nanti kau akan menyesal. Kau tertipu rupanya. Aku bagi supaya kau sedar. Ya. Jadi orang jenis macam tu, Fir'aun dia gunakan kewangan, gunakan macam-macam untuk dia seolah-olah dia boleh kontrol orang. Dan orang tu pun anggap, "Oi, Fir'aun berkuasa lah." Dia suruh orang, dia ajar orang, menunjukkan dia tu berkuasa, boleh tolong kau apa susah apa, kau nak mati pun nyawa kau aku yang tanggung. Dia buatkan macam tu. Jadi orang rakyat dah ketakutan sebab Fir'aun ada kekuasaan begitu. Hebat. Allah boleh bagi. Tapi kita tu masalah kita tak sedar. Kita tak sedar sebenarnya Allah bagi tu adakah bertambah kita dekat dengan Allah ataupun bertambah jauh. Tu yang kita risau. Jadi eloklah kalau orang yang betul-betul bertambah dekat dengan Allah, dia akan banyak diuji oleh Allah. Dia akan ditempa selalu oleh Allah. Kesulitan, kepayahan, macam-macam sentiasa macam Rasulullah. 24 jam datang bertubi-tubi ujian-ujian, ya Allah tak mampu kita. Janganlah kata Rasulullah lah, wali Allah punya ujian pun kita tengok tak tahan kita. Cuma dia pandai melindungi diri dia. Dia biasa senyum dah, tapi dia menyembunyikan ujian yang dia orang fitnah dia, orang apa ni dia, macam-macam masalah tu disimpan, disorokkan dengan wajah yang senyum Rasulullah, senyum para wali Allah tu. Dia pandai sembunyikan. Dia menangis padahal dalam dia melihatkan masyarakat kita ni diperbodoh-bodohkan. Tapi dia jumpa orang dengan wajah yang tu. Sekali-sekala dia lepaskan. Sekali-sekala je. Dia tak. Itu pun dia sembunyi. Dia tanda dia sayang. Dia sayang. Wali Allah ni sayang pada kita. Apatah lagi Rasulullah. Rasulullah jangan ceritalah kasih sayang Rasulullah ni tadi. Ra'ufun Rahim. Dia punya sifat ihsan, dia punya sifat tadi kasih sayang ni kepada kita ni orang mukmin ni luar biasa Rasulullah punya. Tak mampu kita nak. Jadi Rasulullah 24 jam dia nakkan kita tadi betul-betul yakin hanya kepada Allah. Dia punya nak tu Rasulullah. Ayat tu tadi Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anitum harisun 'alaikum bil mu'minina raufun. Terhadap orang mukmin sangat-sangat raufur, sangat-sangat dia ihsan, cinta kasih betul-betul. Bukan kasih main-main, dia betul-betul macam orang mukmin ni memang dia Rasulullah jaga betul. Sayang betul-betul. Tu jadi. Jadi itulah dia. Bila kita ada sifat tu tadi, baru kita tahu Rasulullah ni sayang pada kita sangat. Pasal dia Allah ni, Rasulullah SAW pun sampai Allah bagi tahu laqad ja'akum, telah datang kepada Rasulun
pesuruhku, yang mana sangat menginginkan keimanan kau kepadaku. Itu tadi. Itu Rasul itu tadi. Pesuruh Allah bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia maqam dia tadi. Nama tadi Rasulum min anfusikum, dalam diri kalian. Dia setiap diri manusia tu ada dah. Siapa yang Allah Ta'ala utuskan? Orang untuk mencintai kita. Siapa dia? Rasulullah. Dah tetap dia menyintai kita. Belum kalau kita terzahir lagi, dia dah lahir dah, kita automatik dia dah. Mana punya jenis yang Allah Ta'ala anugerahkan. Kenapa kita lagi kedekut nak selawat, apa kita nak, maknanya ajaran-ajaran Rasulullah tak mau kita ikut. Sebab dia sayang kita, terlalu sayang sangat pada kita. Jangan abaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, bersyukur padamu ya Allah atas kau bagi nikmat kepada kami hidup di mana kami mengetahui hidupnya adalah hak engkau ya Allah, dan kami sentiasa engkau tetapkan ya Allah. Kami bersyukur ya Allah atas keleburan di tangan kekuasaanmu ya Allah, hingga kami tidak ada lagi merasa keakuan diri kami ya. Kami bersyukur ya Allah, tetapkan kami ya Allah. Setelah engkau selamatkan kami, hilangkan rasa keakuan diri kami, engkau telah leburkan untuk duduk hanya kebakaan ya dengan tangan kekuasaanmu ya Allah. Maka jangan ya Allah kau kembalikan kembali kami kepada diri keakuan kami kembali ya Allah. Ya Allah, seperti mana apa yang dipohonkan oleh Rasulullah SAW kebaikan, iaitu jangan kau biarkan aku mengurus diriku sendiri walau sesaat, walau sekelip mata, walau sedegup jantung ya Allah. Ya Allah, kami mohon padamu ya Allah, di hari yang sangat mulia ini ya Allah, di mana doa-doa tidak ditolak pada saat ini ya Allah, di hari Arafah yang penuh mulia ini ya Allah, kau pandanglah kami ya Allah dengan pandangan kasih sayang rahmat-Mu ya Allah, di mana pandangan rahmat dan kasih sayang-Mu sentiasa kau pandang kepada kami ya Allah. Maka kami mohon padamu ya Allah, kami harapkan benar-benar ya Allah, kami sentiasa redha atas segala aturan dan ketentuan apa yang kau untuk kami jadikan. Engkau jadikan kami ini ya Allah, dan engkau engkau mentakdirkan apa saja, jadikan kami redha ya Allah. Kami tetap denganmu ya Allah. Jangan kau adakan keakuan diri kami untuk berbalah-balah atas qada dan qadarmu ya Allah. Tolonglah kami ya Allah. Ya Allah, hari yang mulia ini ya Allah, tetapkan diri kami hanya denganmu ya Allah. Tanpamu ya Allah, apalah guna kami ini ya Allah. Tolonglah ya Allah, jangan adakan lagi rasa kedirian kami ya Allah. Hanya Engkau yang boleh teguhkan kami. Kami tak mampu nak teguh duduk di situ ya Allah, melainkan Engkau teguhkan kami kerana sifat Qayyum, Hayyu Qayyummu ya Allah, dan sifat Qayyumiyahmu ya Allah, mendiri dengan sendirinya ya Allah. Maka Engkau berdirikan kami dengan kekuasaan Qayyumiyahmu ya Allah, dan Engkau Al-Hafizah, iaitu Maha Pemelihara. Pelihara kami, jangan sampai ada lagi rasa kedirian kami ya Allah. Itu yang sebenar-benar yang dipinta oleh kekasih-Mu juga, yang kebaikan juga yang kami pohonkan ya Allah. Di hari Arafah, di hari yang penuh mulia ini ya Allah, maka orang telah berwukuf pada hari ini ya Allah. Ya Allah, maka kami mohon ya Allah, atas Engkau telah sampaikan kepada kekasih-Mu doa di waktu ini tidak ditolak ya Allah. Maka kami harapkan Kau sentiasa ya Allah, kami harap sentiasa Engkau aja hingga hilang diri kami ya Allah, hingga lebur diri. Jangan Kau biarkan kami mengurus diri kami walau sesaat ya Allah. Ya Allah, kurniakan juga kepada ibu dan abah kami ya Allah. Kurniakan juga kepada abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, saudara mara kami. Kurniakan juga kepada isteri-isteri kami, anak-anak, cucu-cucu, keturunan zuriat kami ya Allah, untuk benar-benar ilahun wahid, untuk mengesakan-Mu sebenar-benar ya Allah. Ya Allah, jangan Kau biarkan kami jahil tentang-Mu ya Allah. Ya Allah, beri faham kami tentang diri-Mu kepada kami ya Allah, supaya kami tidak was-was lagi dengan-Mu ya Allah. Haqqul yakin wal kamul yakin dengan-Mu ya Allah. Ya Allah, teguhkan kami, tetapkan lagi seperti mana Engkau teguhkan
iaitu penduduk-penduduk kafir. Kau teguhkan Nabi Muhammad SAW, kau teguhkan para nabi dan para wali kekasihmu, juga teguhkan kami ya Allah. Kami tak mampu ya Allah tanpamu ya Allah. Ya Allah, janganlah kau pisah ya Allah. Sesungguhnya engkau telah tidak pernah berpisah kami ya Allah. Yang banyak ya Allah berbuat kezaliman atas diri kami ya Allah, tapi dengan rahmat-Mu kami bangkit kembali bermohon padamu ya Allah. Pandanglah dengan rahmat yang kau kurniakan kepada kami ya Allah, maka kami kembali padamu ya Allah. Pandanglah rahmat yang kau berikan kepada kami dan kami kembalikan kepadamu ya Allah. Ya Allah, tolonglah kami ya Allah. Ya Allah, aturlah yang terbaik untuk kami ya Allah. Sesungguhnya aturan-Mu semua sempurna dan maha baik. Tetapkan kami ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah negara kami yang kami cintai ini ya Allah. Dahulukan marah bahaya fitnah yang merajalela sekarang ini ya Allah. Itu semua adalah kekuasaan-Mu ya Allah. Tetapi ya Allah, tetapkan diri kami ya Allah untuk merasakan itu semua dari kekuasaan-Mu ya Allah. Teguhkan kami, tidak lain yang kami pandang, tidak lain yang kami lihat, tidak lain yang berlaku, semuanya semata-mata adalah kekuasaan-Mu ya Allah. La tataharraku zaratan illa biiznillah, illa haula wala quwwata illa billahil aliyyil